Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam pelajaran ibadah untuk tajuk baru, zakat harta. Baik, setelah kita habis belajar mengenai zakat fitrah, pada hari ini kita akan belajar mengenai zakat harta. Okey, sekarang kita akan lihat dulu apa dia yang maksudkan dengan zakat harta ni. Baiklah, harta adalah salah satu daripada dua perkara yang diwajibkan zakat. Dari segi istilah, zakat harta ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu dan diberikan kepada golongan yang layak menerimanya dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hanya harta tertentu sahaja yang wajib dizakatkan jika cukup syarat. Allah juga telah menjanjikan kesuburan harta bagi orang yang berzakat. Okey. Jadi boleh rujuk muka surat 14 buku teks ibadah tahun 6. Seperti mana yang kita telah baca tadi, harta ni bila dah terlampau banyak, maka sebagai orang Islam hendaklah kita keluarkan sedikit untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Di mana yang diterangkan tadi, sebenarnya harta apabila kita banyak memberi, maka Allah akan melipatkan ganda lagi harta kita sebenarnya. Sebab itulah kita kena rajin sebenarnya bersedekah. Mula bersedekah bila kita tak ada apa, belajarlah bersedekah walaupun mula dengan RM1. Lama-lama kita up lah. Daripada RM1 naik kepada RM5, RM5 naik RM10. Kena mulakan dulu. Kalau tak mula, nak tunggu kaya, akibatnya sampai bila-bila lah kita tidak melakukan ibadah sedekah, dan akhirnya bila kita dah kaya, kita tak keluarkan zakat. Sebab itulah apabila satu hari nanti, andai kata antara kita ada yang jadi kaya ataupun semua jadi kaya, mana tahu kan, bayangkan semua keluarkan zakat, maka kita dah boleh bantu berapa ramai orang-orang yang tidak berkemampuan, orang Islam yang tidak berkemampuan yang ada dekat Malaysia ini, sebagai contoh. Jadi betapa pentingnya zakat harta ni untuk memastikan masyarakat dan agama Islam berasa terbela. Itulah penting zakat harta ni. Okay, hukum mengeluarkan zakat harta ni ialah wajib apabila mencukupi syarat-syaratnya. Okay, nanti kita akan lihat syarat-syarat yang mana perlu ada pada seseorang tu untuk mengeluarkan zakat harta, berbanding dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ni wajib kepada semua, tak kira tua, muda ataupun apa, yang berkemampuan mesti keluarkan. Okay? Tapi zakat harta ni dia ada syarat pula. Kita akan tengok syarat dia selepas ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim. Okay, surah Taubah ayat 103. Artinya, ambillah sebahagian daripada harta mereka, sebahagian sedekah iaitu zakat, supaya ia dapat membersihkan dan menyuburkan mereka dengannya. Nampak? Dalam Al-Quran sendiri telah beritahu kepada kita. Maksudnya kat sini, apabila kita memberi zakat, mengeluarkan zakat, dalam masa yang sama kita bukan hanya bantu orang, kita bersihkan juga harta kita. Sebab itulah kena rajin bersedekah, dan yang mana berkemampuan tolonglah keluarkanlah zakat. Okay? Sebab tak rugi pun kalau kita bersedekah ni. Sebab kita tengok banyak kisah, ada yang bersedekah RM2, tiba-tiba tuk ada orang bagi, tiba dapat balik rezeki lain pula, RM20. Nampak? Sebab itulah sedekah ni satu kuasa yang macam mana, dia ada rahsia di sebalik sedekah ni. Sebab itulah ibadah sedekah ni
kita kena mulakan. Walaupun kamu semua ni baru berumur 12 tahun, tapi bagi ustaz, andai kata kamu mulakan, bukannya kita nak mula dengan RM100, RM200. Ikut kemampuan kamu. Kalau mampu RM1, keluarkan RM1, tak ada masalah. Okey? Baik, kita tengok pula syarat-syarat zakat harta. Okey. Syarat zakat harta ni terbahagi pada 2 syarat. Yang pertama, mesti ada syarat wajib. Yang kedua, syarat sah. Syarat wajib, syarat sah ni kepada individu itu, dan pada harta dia kita akan tengok. Okey. Syarat wajib ada 5 perkara. Yang pertama, mestilah seorang itu orang Islam. Maksudnya orang Islam mesti wajib mengeluarkan zakat harta. Dah ada syarat pertama. Syarat kedua pula, merdeka. Maksudnya tidak wajib kepada orang yang digelar hamba. Okey. Macam dulu zaman-zaman Rasulullah ataupun zaman atuk moyang kita ada gelaran hamba. Hamba ni maksudnya buat kerja free of charge pada tuan dia tanpa dibayar. Tapi untuk sekarang ni kita semua ni dah sudah merdeka. Dah ada 2 syarat. Yang ketiga, cukup nisab, iaitu timbangan, cukup timbangan sukatan bilangan yang ditetapkan oleh syarak, adalah mencukupi ketika hendak membayar zakat. Bilangan dia. Okey, maksudnya dia punya duit tu dia punya harta tu cukup bilangan dia, kiraan dia. Yang keempat, cukup haul, iaitu tempoh masa. Okey, tempoh masa apa? Maksudnya contoh dah genap setahun, harta tu milik kita. Tak boleh. Contoh kamu dapat duit, tiba tak cukup masa lagi, dah kamu nak keluarkan zakat, dia tak boleh lah. Dia kena cukup tempoh masa dia. Paling-paling pun setahun, genap setahun. Mesti harta tu milik kamu. Okey. Tapi walau bagaimanapun, hasil pertanian dikecualikan daripada tempoh masa ini. Pertanian lain kira pula. Contoh pertanian macam durian, dia ada musim dia. Padi ada setahun dalam 3 kali untuk tuai, bukan setiap bulan ada. Okey. Nombor 5, iaitu sempurna milik. Mestilah harta kita sendiri. Jangan nak zakat guna harta jiran. Cari pasal lah tu. Nak keluar zakat hari ni, tiba guna harta jiran, guna harta Tok Imam, mana boleh. Sebab itulah kena harta kita sendiri. Okey, jadi itu syarat-syarat wajib. Jadi syarat sah pula ada 2 saja. Iaitu yang pertama, syarat sah ni mesti ada 2 syarat ni, sah lah zakat yang kita buat tu. Yang pertama, niat. Mesti ada niat nak keluarkan zakat. Okey. Yang kedua, tamlik, iaitu memberi pemilikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maksudnya ada orang yang menerima zakat tu. Barulah sempurna zakat yang kita buat, ibadah yang kita buat. Okey, jadi itu ialah syarat-syarat zakat harta. Okey, jadi sampai di sini dahulu video kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan sambung di kelas akan datang untuk tengok kategori harta yang wajib dizakatkan. Okey, terima kasih kerana menonton. Wallahu alam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, ada sikit lagi. Tunggu kejap. Bila sekolah akan dibuka? Pertama sekali berkaitan dengan sekolah rendah. Untuk murid sekolah rendah, murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2 di seluruh negara akan hadir ke sekolah bermula pada 1 Mac 2021. Murid-murid lain, murid tahun 3, 4, 5 dan 6 akan mula hadir ke sekolah pada 8 Mac 2021. Okey, pengumuman dah dibuat okey pada hari Jumaat yang lepas. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan bertemu pada 8 Mac 2021. Jadi pada anak murid semua persiapkan diri, jaga kesihatan, datang ke sekolah nanti secara ber-SOP.
kita jumpa 8 Mac nanti, insya-Allah. Jadi apa-apa pun Ustaz doakan kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang dirahmati Allah, dan patuhi arahan ibu bapa, jangan duduk luar rumah, maksudnya keluar sampai lewat malam. Ingat, umur 12 tahun ni meningkat ke alam remaja. Alam remaja ni satu alam yang macam nak kata, remaja, darah panas, faham. Jadi walaupun kamu seorang remaja, kamu kena ingat kamu seorang anak, kamu seorang pelajar, dan kamu seorang orang Islam. Ikutlah segala peraturan yang telah ditetapkan, arahan yang ditetapkan. InsyaAllah kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Ustaz doakan supaya kita semua akan jumpa di sekolah nanti. Okey, sampai di sini dulu. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.